lembab bawah. Sini dia macam dia kering lah. Okey, dia tidak leaking. Try tengok lepas kita pusingkan camshaft. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, bearing dalaman camshaft ni aku sudah siap pasang. Jadi pastikan yang tertutup tu belah luar lah. Okey, kita try pasang dulu, tengok macam mana. Okey, tidak okey. Jadi camshaft ni kita tekan je lah masuk dengan menggunakan jari. Kalau dengar bunyi sedemikian, maksudnya camshaft tu betul-betul lock masuk lah di dalam. Jadi bearing tu betul-betul fit. Sekarang ni kita akan pasang rocker arm lah. Sebelum tu seperti biasalah, kita letak dulu minyak pelincir. Lepas tu kita ambil rocker arm pula. Okey, kita apply minyak juga di sebuah tempat yang berpusing. Okey, kita bandingkan antara rocker arm original dan juga superhead. Okey, kalau kita tengok sini yang superhead ni agak lebar sedikit. Sebab itulah aku ganti rocker arm ni lah. Dia pakai saiz yang lebar sikit. Okay, kita pasang rocker arm ni. Gitu. Lepas tu kita pasang pula camshaft. Baik. Seterusnya kita pasang shaft punya stopper ni. Okey, masukkan ball nut. Tapi aku tengok dia macam tidak sama. Aku try pada tempat ori. Okey, ngam. Try semula tempat superhead ni. Okey, tidak boleh masuk. Okey, aku cuba trykan masuk nut. Tidak boleh juga, dia macam ada sangkut di bucu tu. Okey, aku try semula tempat ori. Okey, jadi tersangkut tempat bucu tu lah. Okey, nampaknya untuk stopper ni aku kena grind sikit lah. Okey, ni selepas aku grind semuanya okey lah. Boleh terpasang sikit sahajalah. Jadi proses seterusnya aku akan adjust tappet lah. Jadi biasanya bahagian intake ni aku akan pakai 0.08, manakala untuk exhaust aku akan pakai 0.1 lah. Jadi geng, ada sesuatu berlaku, aku punya special tools ni tidak muat masuk lah. Disebabkan aku beli saiz 8, rupanya untuk superhead ni di saiz 9, jadi tak ngam lah. Jadi aku putuskan untuk buka sekali lah, buka terus, pakai dia punya yang kecil tu je. Singkan, pasang semula dia punya ring tu supaya tidak hilang dan boleh pakai lah. Okey, ngam. Okey, tu ni aku akan set 0.1. Seterusnya kita akan pasang piston. Dimulakan dengan piston ring. Awal sekali aku akan pasang oil ring dan juga spacer, diikuti dengan second ring dan juga top ring lah. Okey, boleh tengoklah cara-cara aku pasang macam mana. Yang ni oil ring, yang tadi tu yang bergulung-gulung tu dia spacer lah. Oil ring ni ada dua, atas dan juga bawah. Jadi terpulang lah mana atas mana bawah. Yang penting kedudukan dia tu tidak sama. Macam ni aku letak belah kanan, yang tadi tu aku letak belah kiri. Jadi bagi dia songsang lah. Okay. Yang ni second ring, iaitu lower compression ring, di mana huruf R tadi tu perlu menghadap atas. Seterusnya kita akan pasang ring nombor 1, di mana ring ni upper compression ring, di mana ring ni lah juga yang bekerja keras antara semua ring. Tambah minyak dulu. Jadi selesailah sudah proses pemasangan piston ring. Jadi sekarang ni aku akan pasang ring pin pula, dari satu arah sahaja. Jadi beginilah proses aku pasang dengan menggunakan layar muncung tirus. Tekan. Alright. Proses seterusnya kita akan pasang blok gasket lah, yang warna hitam ni. Masukkan piston pin dan pasangkan pada rod. Lepas tu aku akan tutup lubang ni dengan kain, takut-takut kalau ada benda asing jatuh ke dalam enjin lah. Sapukan sedikit minyak pada permukaan silinder ni. Masukkan secara perlahan-lahan pada piston yang ada ring tadi tu. Goncang-goncangkan sedikit sampailah dia masuk.
Sambil tolak tu kita paksa dia lah, paksa rela. Kita gentle sikit. Okay, dah masuk. Okay, masukkan. Alright, buka cap crankshaft dan juga cap marking. Lepas tu kita pusing lah sampai ke top dead center sebelum kita pasang kita punya head. Proses seterusnya kita ambil gasket tembaga tu, kita sapukan gasket seal ni, sapukan hingga rata semua, asal ada nipis je, jangan banyak-banyak sebab kita takutlah water jet tu dia akan sumbat kalau gasket gum ni berlebihan. Jadi proses meletakkan gam gasket di atas permukaan gasket tembaga ni telah pun selesai. Jadi inilah hasilnya. Dia tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu nipis lah. Dia sedang-sedang sahaja. Jadi ini pentinglah untuk performance. Seterusnya akan pasang head ni. Pastikan permukaan dia bersih lah daripada segala kekotoran. Sangkut balik ni. Okay. Try masukkan ni. Ketatkan dua bahagian sahaja dulu sebab kita tidak pasti sama ada akan buka ataupun tidak lagi. Seterusnya kita pasang gear camshaft ni. Yang ni aku cuba untuk bagi tepat timing camshaft tu lah, tapi tidak berjaya. Jadi kali ni aku buka semula dan pasang semula lah sampai garis tu betul-betul tepat. Okey, selepas pemasangan, jadi aku dah try tadi satu pusingan lah. Jadi aku dapati bahawa ada knocking. Sini pun ada tunjukkan kesan knocking lah di semua pocket valve. Jadi maksudnya aku kena buat pocket valve lagi lah untuk besarkan pocket valve ni. Ni alat aku untuk potting benda ni. Jadi ada sikit lagi lah untuk aku potting. Ni sudah okey. Ni ada sikit lah petanda kena tadi masa aku pasang. Ni pun kena sikit, aku dah tanda. Ni pun kena sikit, aku tanda. Jadi aku rasa last tadi aku potting, lepas tu okey, boleh pasang terus. Okey, selepas selesai buat pocket valve tadi, di mana pocket valve tadi tu dibesarkan daripada asal, jadi aku akan try semula. Kalau berlaku lagi knocking, aku akan buat lagi pocket valve tu. Okey, setelah aku selesai buat pocket valve pada piston tu, masalah lain pula timbul, iaitu aku punya head kembali leaking. Aku try sekali lagi lah sebelum pasang, letak petrol apa semua kan. Lepas tu leaking semula. Aku pun pelik lah kenapa begini. Jadi aku suspek benda ni selepas aku buatkan fully rotation terhadap camshaft tersebut, lalu ia jadi leaking selepas itu. Walau bagaimanapun, kita sambung tengok video apa sebenarnya yang berlaku. Aku baru lepas grind valve, valve yang dibagi free gift ni, yang beli head sekali free gift ni. Untuk pengetahuan korang, aku sudah grind valve ni berkali-kali lah. Maksudnya valve ni berkali-kali aku sudah grind, tapi masih lagi leaking. Aku pun tak faham, adakah valve ni tak bagus ke atau macam mana. Okay, kita try lah test leaking. Ini petrol dalam dia, bukan sabun. Okay, dalam tu. Okay, sudah bersih ya. Jadi kita boleh tengok. Tengok tu. Petrol mula mengalir bahagian sini. Bahagian sini. Jadi valve ni aku sudah grind berkali-kali, dia tetap leaking. Aku akan try masukkan camshaft ni ke dalam head ni untuk aku try pusing. Adakah lepas aku pusing tu leaking dia semakin banyak ataupun sama. Sebab yang ni kita tengok tadi dia okey, dia tidak leaking. Cuma yang sebelah ni dia ada sedikit, ada lembab sini selepas kita tuang petrol dekat dalam. Jadi kita mau try dia punya kadar seal tu, adakah sempurna ataupun tidak lepas kita pusingkan camshaft beberapa kali. Untuk kali ni aku try untuk bahagian intake saja. Sebab aku sudah try untuk bahagian exhaust ni, dia sama juga dia punya keputusan. Kalau sini leaking, sini pun leaking selepas aku pusingkan camshaft ni.
Panas saiz 12. Jadi masa aku try masukkan petrol ni, korang semua boleh tengok kan, sini dia ada sedikit lembab-lembab, bawah sini dia macam dia kering lah. Okey, dia tidak leaking. Try tengok lepas kita pusingkan camshaft. Try lagi satu round. Okey, kita cuba masukkan petrol. Okey, petrol banyak tu. Okey, tengok bahagian bawah ni dia mula ada cair ni, bawah sini. Petrol tu mula keluar dari area bawah ni. Jadi aku pelik valve ni. Sebenarnya banyak kali aku try, lepas aku pusingkan beberapa round camshaft ni, mesti dia leaking. Tapi dia tidaklah laju sangat. Tapi menurut pengalaman, kalau ada leaking sikit, memang high RPM tu gantung. Masa nak start pun gantung juga. Gantung lah, macam start tu susah lah mau start. Jadi aku putuskan untuk aku tukar valve. Jadi valve yang aku pilih tu ialah valve Tobaki. Tapi mungkin kalau di kamera ni tengok macam kering, tapi aku tengok mata kasar aku ni, dia ada keluar sikit-sikit. Sikit. Jadi mungkin aku akan grind valve lagi sekali selepas valve Tobaki aku tu sampai. Okay guys, stay tune. Okay guys, video untuk part 3 sampai di sini sahaja. Okay, nanti aku akan sambung lagi dengan part 4 di mana aku akan tukar aku punya valve tadi tu kepada Tobaki lah. So kita tengoklah dia punya result tu macam mana, okay atau tidak okay, pergi atau tidak pergi. Okay geng, terima kasih kerana telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Assalamualaikum.